sifatil ma'ani, dengan sifat ma'ani. Dipanggil pada istilah nama sifat ni sifat ma'ani. Dibahagikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sifat nafsiyah, salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Maksud dengan sifat ma'ani iaitu sifatun wujudiyatun qaimatun bihi ta'ala. Sifat yang wujudiyah, sifat yang jenis ada, lagi pula ada bizatihi, di zatnya Allah Ta'ala. Sifat yang ada pada zat. Ada pun sifat salbiyah, itu bukan ada. Sifat yang bahasa ternapi perkara tak layak di Allah. Hakikat diri sifat sendiri itu diri dia, diri kidam misalnya. Diri kidam ialah tidak ada awal bagi Allah. Itu dah kidamnya. Tak ada satu perkara, tak ada. Tuan guru saja dia buat contoh. Dia buat misal supaya dekat faham, supaya mudah faham. Seperti seorang itu dia tidak ada anak, dipanggil dia tu orang mandul. Bahasa Melayu panggil mandul. Maka mandul itu bukan ada di seorang tak ada anak. Kita nak pergi tunjuk kat mana mandul seorang tu. Tunjuk kat kepala dia ke, kat perut dia ke, kat kaki dia ke, kat belakang dia ke, kat tak ada, tak boleh tunjuk mandul tu, tak ada. Sebab apa? Hakikat mandul, diri mandul sendiri tu diri tak ada anak. Begitu dia panggil bahasa Arab nama salbi. Sifat yang madlul dia, sifat yang mafhum dia, pengertian dianya salbi. Diri tak ada anak tu dah nama dia mandul. Sama juga dengan kata fakir, miskin itulah. Seorang tu sifat dengan fakir, seorang tu sifat dengan miskin. Apa fakir? Kat mana fakir dia? Di tangan dia ke? Tak. Diri dia tidak milik harta yang banyak, ataupun tidak ada harta, itulah nama fakir. Itu nama salbiyah. Tak sama dengan ma'ani. Ma'ani ni kita boleh tunjuk. Seorang Fatimah itu mandul, dia seorang yang putih. Fatimah itu putih. Maka putih kita boleh tunjuk lah dah. Tunjuk kat tangan dia ke, tunjuk kat muka dia ke, kat kaki dia ke, boleh tunjuk ni putih dekat sini. Sebab putih tu sifat wujudiyah, sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada di Fatimah. Mandul tak boleh tunjuk, sebab mandul ni diri dia tidak ada anak, faham saja. Boleh begitu. Cuma dia bezanya tak ada anak dengan Fatimah itu tinggi, beza. Tak ada anak tu salbi, diri mandul tu salbi. Adapun tinggi tu tak ada juga, tak boleh tunjuk juga. Tinggi tu kat mana? Kat betih dia ke, kat tangan dia ke, tak. Faham saja tinggi, satu bentuk. Bentuk begitu nama dia tinggi. Tinggi itu nama amrun i'tibari, hal nama dia. Adapun tak ada anak, itu salbi nama dia. Putih dia tu ma'ani, sifat wujudiyah. Itu di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menyabitkan sifat wujudiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di sisi Mu'tazilah, dia menafikan. Ini hak kata Mu'tazilah menafikan sifat. Dia menafikan sifat yang wujudiyah. Tak ada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab
Kalau ada sifat di zat Allah tentu berbilang qadim. Ta'addudul qudama, berbilang-bilang perkara yang qadim. Allah qadim, sifat qudrat qadim, sifat iradat qadim, sifat ilmu qadim. Hakikat perkara qadim satu saja, Allah. Sebab tu dia kata tidak ada di sana sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang qadir, yang kuasa. Dengan tidak ada qudrat, dia kuasa, qadirun bizatih, yang kuasa dengan zatnya sendiri. Di sisi kita ahli sunnah, sifat ma'ani ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat ma'ani? Wahia, dan iaitu al-qudratu, satunya qudrah, wal iradah, yang keduanya iradah, yang daripada 7. Inilah yang ditarjamuh di dalam bahasa Melayu di dalam kitab-kitab yang sebelum daripada almarhum pada MK. Tarjamah qudrat dengan makna kuasa, iradah dengan makna berkehendak, berkehendak. Tapi almarhum pada dia tukar tarjamah qudrat dengan kata berkuasa, iradat dengan kata berkehendak, supaya nak bagi faham bahawasanya qudrat itu yang dimaksud dengan sifat ma'ani bukan dengan makna kuasa. Maknanya di dalam bahasa Melayu kuasa itu bukan sifat ma'ani. Kuasa itu dia panggil pedah bagi sifat ma'ani, natijah bagi sifat ma'ani, buah bagi sifat ma'ani. Dengan kata bahasa istilah ulama, dia panggil samaratul qudrah, samarah bagi qudrat yang ialah sifat ma'ani. Boleh faham tak? Maknanya maksud dengan sifat qudrat, sifat ma'ani ini, qudrat ialah satu sifat yang ada pada Allah, yang dengan dialah Allah kuasa. Itu maksud dia. Di sisi ahli sunnah, kita nak ambil kesimpulan dulu. Akidah kita, atau kita nak menyampaikan akidah kepada orang awam, basic akidah. Basic akidah tajuk sifat ma'ani, tajuk sifat qudrat. Basic dia begini. Kita kena i'tikad, wajib kita terima. Itu makna kita kena i'tikad, kena terima penuh di dalam hati. Itu nama iman. Benda yang kita nak beriman ke apa? Kita kena terima penuh dalam hati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu kuasa mengadakan semua perkara mungkin. Dia boleh buat semua perkara, tak ada satu pun hak dia tak kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kuasa, maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Semua perkara dia kuasa buat. Tak ada satu pun hak dia tak kuasa. Cuba tengok Nabi Idris ketika ditanya Iblis, adakah Allah kuasa memasukkan alam ini di dalam kulit telur ataupun di dalam kulit buah pustuk, buah apa dah? Buah berangin. Buah berangin tu.
Sayyidina Idris alaihissalam kata Allah kuasa memasukkan alam di dalam lubang jarum aku ini. Nak masuk dalam lubang jarum pun boleh alam ni. Boleh. Allah sangat kuasa, boleh. Itu maknanya Allah sangat kuasa. Maka basic akidah begitu. Kita wajib terima, percaya, kita simpul di dalam hati, pegang kejap di dalam hati, Allah kuasa buat semua perkara. Boleh dia nak menghilang semua perkara mungkin. Satu. Kemudian yang kedua, Allah kuasa dengan dia guna alat apa? Dia pakai apa ni, tubuh mana? Ada berapa tubuh? Satu tubuh, dua tubuh. Kalau kereta sekarang kan, ada hak satu tubuh, dua tubuh, tiga tubuh. Tenaga kekuatan tu. Allah dia kuasa dengan sifat kudrat yang ada pada dia. Dua kita ahli sunnah. Allah kuasa dengan sifat kudrat yang ada pada dia. Itu basic akidah mesti. Faham tak faham, orang bahasa mana pun boleh faham begitu. Dia tahu dalil tak tahu dalil, dia kena taklid begitu, kena percaya begitu. Kerana itu sudah jadi ajaran agama. Pemela agama dah begitu. Tak boleh nak tukar dah, tak boleh nak tukar. Siapa tukar sesat dah lah. Sesat. Kemudian kita nak belajar hak lain lagi, tambah lagi tu sebagai nak belajar bentuk ilmu, nak menghiasi ilmu, nak faham dengan secara mendalam, nak fiqh fiddin, nak faham widalai lagi supaya agama kita ni tak dimain-mainkan. Boleh nak tolak syubhah dan upamanya. Itu. Bila dah begitu, Allah kuasa dengan sifat kudrat yang ada pada dia. Kemudian kudrat yang ada pada dia itulah kita nak tarjamah macam mana. Kalau tarjamah dengan kata kuasa, jadi tak tepat. Tak tepat. Sebab apa? Kerana memberi arti begini, Allah kuasa dengan kuasa yang ada pada dia. Jadi benda sama, Allah kuasa dengan kuasa. Dia tak ada arti, tak betul. Sebab itulah kena tahu hakikat kuasa hak Allah kuasa dengan dia tu. Yakni kudrat hak Allah kuasa dengan dia tu. Kudrat ni ada. Adapun kuasa, kalau belajar di dalam ilmu sains, ilmu falsafah, kuasa tu bukan ada. Kuasa tu nama dia amrun i'tibari, kira-kira ya kuasa ni. Bila seorang tu boleh angkat barang berat, dia tu kuasa. Nak tunjuk tak boleh kuasa, boleh tengok kesal dia ya. Dia angkat barang, dia potong kayu dan umpamanya dia tumbuk orang. Tu boleh nampak kata dia kuasa. Tapi nak tunjuk kat mana tak boleh. Ada pun sifat kudrat hak kita duk bicara ni, hak kata sifat ma'ani dia ada. Ada betul-betul. Sekiranya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak bui kita nampak, nak tunjuk kepada kita, boleh. Tu makna ada. Semacam seperti tenaga
tenaga, kekuatan pelihat hak ada di biji mata kita tu. Dia panggil satu tenaga hak ada kat situ. Itu dia panggil itu sifat ma'ani nama. Maka tenaga yang Allah kuasa dengan dia itulah dia panggil sifat qudrat yang dinama dengan sifat ma'ani. Yang itulah almarhum pada dia terjemah dengan kata perkuasa. Perkuasa yakni satu sifat yang Allah kuasa dengan dia. Masuk imbuhan imbuhan di dalam bahasa Melayu masuk imbuhan tu dia ada dua. Satu menunjuk kepada ampunya tu sendiri, nama dia zat, bermain, bermain, penderita, pencerita, penipu, katalah penipu. Siapa orang itulah Tuhan tu sendiri. Dia ada masuk imbuhan tu menunjuk di atas sifat, bukan menunjuk di atas zat, bukan menunjuk di atas ampunya. Seperti kata pelihat. Di dalam bahasa Melayu pencienderaan yang 5 ke semua tu dia ada imbuhan bahasa Melayu Petani khususnya Kelantan, Kedah, Terengganu ni rasa lebih kurang jugalah kerana sedara serangkai 2-3 negeri ni, Terengganu, Kelantan, Tani, Kedah, dia ada hubung kait. Pencienderaan yang 5 dia terjemah bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu dia masuk imbuhan pencienderaan yang ada pada biji mata dia kata pelihat. Pencienderaan yang ada pada telinga dia kata pendengar. Pencienderaan yang ada pada hidung dia kata pecium. Pencienderaan yang ada pada lidah apa? Perasa, pekecap. Kalau tadi pekecap. Pencienderaan yang ada pada kulit dia kata penyentuh. Boleh kita nak sentuh, nak rasa dengan sentuh, licin, kasar. Tu. Semua tu ada imbuhan Telinga lain. Telinga ni alat. Sifat yang ada di dalam telinga yang Allah letak di dalam telinga tu yang jadi kekuatan boleh dengar, itu nama pendengar. Biji mata ni lain. Ada biji mata tak tentu lagi nampak. Orang buta ada biji mata tapi dia tak nampak. Sebab apa? Sebab tak ada pada mata dia tu pelihat, kekuatan yang boleh nampak dia. Tak ada tu. Allah tak bubuh tu. Allah buat biji saja. Buat biji saja, tak ada sifat ma'ani pada mata. Maka pada qiyas ukur dengan sifat pencienderaan itu, sifat pencienderaan sendiri pun dia ada dah ke? Hawas. Diterjemah apa hawas? Dengan kata dah. Pencienderaan. Dah. Ada huruf dah. Itu menunjuk di atas sifat tu, sifat hak ada. 5 tu sifat hak ada. Maka di sini munasabah untuk nak mendekatkan faham supaya mudah faham, supaya faham tak salah, supaya faham betul. Pada terjemah dengan kata perkuasa. Perkuasa. Supaya kita faham kata bukan kuasa. Kuasa lain. Kalau kuasa itu kita i'tikad Allah kuasa, tak cukup lagi, tak sempurna lagi. Dengan kehendak Al-Quran.
dengan kehendak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah dia nak cerita sini bukan nak cerita Allah kuasa. Dia nak ceritanya Allah ada sifat qudrat yang Allah kuasa dengan dia. Tu hak tu dia nak. Allah bersifat dengan satu sifat nama dia qudrat yang Allah kuasa dengan dia. Maka terjemahan pada itu tok-tok guru, orang-orang alim Melayu di masa dia komen tolak, tak terima, tak boleh. Sebab kalau masuk tu tak menunjuk di atas sifat, ia menunjuk di atas zat. Pemain semacam kata tadilah, pembohong, penipu. Jadi menunjuk atas zat. Perkuasa, seorang yang kuasa tu lah. Tolak, tak betul, tak boleh. Begitulah kebiasaannya orang-orang yang segenerasi setaraf. Kadang-kadang dia tak boleh terima orang yang setaraf dengan dia. Adalah tekanan luar tu, tekanan luar. Maka pada jawab yang bermaksudnya iaitu ialah semacam saya sebut tadi, tu ada menunjuk di atas zat. Tapi kat sini tajuk kita, tajuk awal kita, tajuk sifat. Kenapa kita hidup pada zatnya? Tajuk kita ada bicara tajuk sifat, bukan? Sifat ma'ani, tajuk sifat. Bila sifat lah, tak ada zat dah lah. Kalau perkuasa kena pada zat, kena pada Allah, kita tak ada bicara tajuk Allah, kita bicara tajuk sifat. Maka bahasa dia orang panggil bahasa yang ishtirak. Bila ishtirak kita kena tengok tempat guna lah. Seperti bahasa Arab, quru. Quru ada makna hi. Quru, Qur'un tu ada makna suci daripada hi. Pas nak pakai makna yang mana? Tengok tempat guna sini, tempat guna suci, kena pakai suci. Tempat guna hi, pakai hi. Bukan kata tempat ni kena pakai hi, tak boleh kata quru, suci. Dia lapat ishtirak, tak ada masalah. Sebab pinggir. Pinggir, bila kata pinggir, untuk awak makan nasi Aku sakit pinggir. Oh, dia sakit pinggir awak makan nasi. Tak betul. Ada pinggir awak makan nasi sakit ke tak sakit? Bila kata sakit, kena pinggir ning lah. Pinggir di atas punggung, pinggir di belakang ni. Dia ada, dia panggil menentukan makna tu oleh siyakul kalam. Halaman cakapan, tempat bercakap kat sini, nak kat ni. Boleh kita faham lah tu. Tak ada orang kata sakit pinggir tu kena ambil pinggir buat makan nasi, pergi klinik ke. Pergi pada hospital masuk ward, dah ada. Dia faham begitu dah. Bila kata aku nak pergi beli pinggir, tak ada nak beli pinggir hak di atas di belakang ni. Pinggir buat makan nasi pula, sebab hak tu yang boleh jual beli. Dia panggil ada dalil, ada qarinah di siyaqil kalam. Begitulah di sini siyaqul kalam, tempat kita duk cakapnya sifat. Bila kata perkuasa sifatlah. Tak boleh kita nak pergi kepada zat. Tapi bila beri keterangan macam mana pun, bila dia pergi ke depan dah, dia nak kustai payah. Dia tak boleh nak undur terus. Tapi walau bagaimanapun ramai majoriti 99% terimalah terjemah pada alih pada tukar terjemah dia tu. Sebab tu di masa kebelakangan ni semua dah kita orang Melayu tulis terjemah qudrat dengan kata perkuasa. Bagi saya kata tak mesti, sebab ini nama dia bahasa. Orang Terengganu bahasa dia boleh faham macam mana dia buat ayat cara dia lah terjemah. Orang Terengganu nak boleh faham kata sifat yang Allah kuasa dengan dia tu apa dia. Kalau orang Kuala Lumpur macam lain dia guna bahasa dia, tak ada mesti. Penting di dalam akidah dia bukan bicara bahasa. Akidah bicara faham. Hak dia nak pegang, hak dia nak terima dalam hati. Sebab tu saya kata tadi kita bagi basic dulu. Basic akidah.
asas sebagai akidah kita i'tikad Allah kuasa dengan sifat qudrat, ataupun Allah ada sifat qudrat pada dia dengan sebab sifat qudrat ni lah dia kuasa buat semua perkara. Itu basic dia. Boleh faham tak? Ada pun Mu'tazilah Allah kuasa bizatihi, bukan kuasa bil qudrah dah. Allah kuasa dengan zatnya, zat Allah dah yang kuasa. Macam kata garam masin, kapah putih. Kita ahli sunnah sebab apa kapah putih? Kerana ada color putih pada dia. Color putih tu nama sifat ma'aninya. Color itulah yang jadi pemutih bagi kapah. Pemutih. Boleh faham tak? Satu warna yang menjadikan kapah tu putih, yang membuatkan kapah tu jadi putih atau pemutih. Tu saya kiyah-kiyah tu bahasa tu faham, nak faham ya. Bila ada color putih, kapah tu jadi putih. Ada Mu'tazilah kapah putih bukan dengan sebab ada color putih. Kapah putih dengan diri dia sendiri dah putih, bukan color ke apa. Kapah tu, diri kapah sendiri tu dah putih. Tak hajat kepada color-color, tak ada kapah ya. Kapah, ada kapah, diri kapah tu putih. Tak ada dua perkara. Tak ada dua perkara. Kapah saja, tapi dia putih. Kapah, diri kapah sendiri putih. Faham? Garam tak ada sifat perasaan pada garam yang nama masim, tak ada. Sebab garam tu diri dia sendiri dah masim. Satu perkara je di garam tu, garam je. Masim tu diri garam dah lah masim tu. Dia masim dengan dia sendiri, tak hajat kepada pemasim. Satu perisa yang memasimkan dia, yang jadi dia tu masim, perisa tu panggil pemasim dia. Pemasim dengan M ke dengan N lah, pemasim ikutlah tu. Yang juga buat bagi dia masing. Tak ada di sisi Mu'tazilah. Di sisi Ahlus Sunnah ada dua kat situ. Ada garam, ada perisa yang memasimkan garam itu. Itu kata pemasim nama dia. Mana ada dua? Ada dua. Itulah maksud dengan kata qudrat sifat ma'ani. Rasanya boleh faham dah tak? Kalau tak boleh faham lagi, saya pun habis ayat dah. Tak ada ayat dah lah. Rapat tunggu, rapat pagar tu. Tak cari untuk memudahkan faham, nak menapak, nak menggambar tu, nak tayar bernapak perkara tu. Bila nampak tu tak apalah, yang belakang-belakang tu ringin dah lah. Maknanya kita kena faham di sisi ahli sunnah dan di sisi Mu'tazilah, baru kita nampak. Di sisi kita ahli sunnah, kita nak menyapai kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang nak tupai ilmu dengan kita, kena merayak macam tu. Boleh kita rayak dua ayat. Allah ada sifat qudrat padanya, dengan qudrat itulah dia kuasa buat semua perkara. Boleh. Payah sikit begitu. Kalau kita kata gini lebih mudah, kerana hak ni dia sudah masuk selalu, dia boleh masuk selalu. Allah kuasa buat semua perkara. Allah kuasa buat semua perkara. Kalau banyak tu pun iman kita sah dah, tak salah dah, kita cukup dah banyak tu. Kemudian di sisi ahli sunnah tambah lagi, Allah kuasa dengan sifat qudrat yang ada pada dia. Maka qudrat ni lah baru kita nak tambah. Ni hak huraian tambah, iaitu
Qudrat yang Allah kuasa dengan dia tu dikata dalam bahasa Melayu perkuasa. Atau boleh kita nak mengikut bahasa standard Malaysia sekarang, kata kekuasaan. Boleh juga. Sifat kekuasaan. Sifat kekuatan. Kekuatan. Ambil bahasa Arab juga. Bahasa Arab kuat. Kita mempermelayukan dia jadi kekuatan. Kekuatan. Allah kuasa dengan sifat kekuatan yang ada pada dia. Penting nak ada. Sifat kekuatan ni ada pada dia. Seperti perisa masin ada pada garam. Kala putih ada pada kapah. Itulah sifat ma'ani nama dia. Boleh faham tu tak? Dan wal iradah. Gitu, iradah sama. Di dalam kitab Melayu yang dulu terjemah dengan kata berkehendak ataupun kehendak. Banyaknya berkehendak. Allah kehendak. Maka kehendak itu bukan maksud dengan kata sifat ma'ani. Kehendak tu ya kalau kita makhluk ni yang mau hati kita tu. Nak hati kita tu. Menuju hati kita kepada satu perkara. Misal kita sedari kita nak keluar masjid. Kita nak makan. Nak tu kita potong kehendak tu. Asalnya nak ambil kehendak, bila potong pendek nak. Aku nak. Menak kau tak nak. Nak tu kehendak tu lah. Kehendak tu. Asal perkataan kehendak dipotong kahha, ambil nun dakah nak. Kalau dakah saja dak pula. Dak ni nak. Kalau nak betul lagi dengan bahasa Arab, kena qalqalah dua. Nadaqa. Tu baru betul. Munaqdaqa. Begitu baru betul. Tu asal kalimah naknya begitulah. Naknya. Itu dia panggil itu amrun i'tibari. Nak tu nama dia ta'alluq ataupun hasil daripada ada iradah. Seperti hasil ada qudrat, dia kuasa. Tu dia panggil samarah. Buah dia. Bila ada tenaga, ada kekuatan, dia gagah. Dia kuasa buat. Kuasa tu kita buat ayat kata hujung. Humbi dianya perkuasa. Kehendak ni hujung. Humbi dianya sifat iradah. Itu pada yang kata perkehendak. Masuk ilmu hepa lah. Per tu. Masuk ilmu hepa. Allah kehendak. Dia buat semua perkara ni dengan kehendak. Tu hak akidah simple. Basic akidah. Semua kena percaya begini. Kena beriman begini. Siapa tak beriman begini, orang itu tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, tak sah semaya, tak sah puasa, tak sah haji, tak pakai haji puasa dia. Sebab tu setengah tuan guru, dia kata nak pergi buat haji, mungkin kena pergi belajar sifat 20 dulu. Tak faham sifat 20, pergi buat haji pun tak sah, semaya pun tak terpakai. Sebab Allah tak terima ibadat mereka yang tak kenal dia. Kata begitu tu jadi rasa sulit sikit. Mudah. Supaya tak sulit, syarat nak sah ibadat kena Islam. Semua ibadat je kena syarat Islam semua. Gilah belajar syarat semaya kena Islam. Syarat puasa kena Islam. Syarat haji kena Islam. Syarat ibadat kena Islam. Orang kafir tak sah ibadat ke? Tak sah ibadat. Jangan kata nak sah. Hak sah dah pun rutuh. Bila jadi kafir, rutuh habis. Habitat a'maluhum. Rutuh amalan mereka itu. Rubuh amalan mereka itu. Syarat orang nak sah ibadat kena ada iman. Maka bila orang tak kenal Allah, orang itu tak ada iman. Macam mana nak sah ibadat dia? Oleh itu, kita kena i'tikad, kita kena beriman.
Allah mengada dan meniada perkara, dia mengada semua perkara hak dia mengada, dia menghilangkan perkara hak dia menghilang dengan dia kehendak. Bukan terjadi daripada dia. Tu basic. Bukan makna bila Allah ada, hak lain terjadi dengan automatik. Langit terjadi, bumi terjadi, hujan terjadi, kemarau terjadi. Allah tak ada kehendak ni. Terjadi gitu je. Semacam kita bawa kereta lalu kot tanah debu. Kita lalu tanah jadi apa? Berkebuk, berkabuk, berdebu. Kita tak ada nak kali. Sebolehnya tak mau kabuk lah kita. Supaya tak menyakiti orang kat belakang kita. Orang tepi rumah, hak tepi-tepi tembok tu tak kotor. Kita nak lalu je. Tapi kabuk tu terjadi dengan automatik bila kita lalu. Kita tak ada kehendak. Maka alam ni ada begitukah? Bila Allah ada, alam ada dengan automatik. Tak. Ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tu basic. Hak hilang pun begitu juga, bukan hilang dengan automatik. Allah menghilangkan dia dengan kehendaknya. Maka Allah kehendak ni dengan apa? Dia kehendak dengan hati dia ke? Oh, Allah tak ada juzuk anggota hati, tak ada. Dia kehendak dengan otak kepala ke? Tak ada. Dia kehendak dengan iradah, dengan sifat berkehendak yang ada pada dia. Itu sifat iradah hak ma'aninya. Sebab tu kata pendek, Allah kehendak dengan sifat iradah, dengan sifat berkehendak. Tu basic ibadahnya. Kalau tak faham, kita hurai, kita bagi keterangan dengan cara detail sikit lagi. Buat contoh, dah buat contoh. Contoh ni pilih-pilihlah, jangan contoh semacam seperti saya sama habis-habis. Tak, pilih contoh, tengok keadaan. Kalau kita duk contoh satu aja. Contoh satu tu jadi kadang-kadang orang jemu kadangnya apa panggil tak menarik, tak sesuai dengan semasa. Macam orang mengajar mantik itulah. Contoh dia al-insan hayawanun natiq. Khatulah binatang, manusia binatang pandai bertutur yang boleh bercakap. Tak ada hak lain. Jadi tak panggil apa, tak maju sangatlah. Kita kena, kalau sistem teknologi ni panggil upgrade dia, upgrade dia, update sikitlah, baru sikit. Itulah makna iradah. Bukan makna kehendak. Dengan sebab ada iradat berkehendak itulah Allah kehendak. Kalau tak ada hak tu, Allah lalai, Allah tak ada kehendak. Kalau tak ada sifat kudrat hak berkuasa, Allah lemah. Boleh faham. Kedua-dua ini al-muta'alliqatani, yang berta'alluq kedua-duanya, iradat dan kudrat dan iradat, bi jami'il mumkinat, dengan sekalian perkara mungkin. Kita orang mengaji akidah supaya kejap, supaya mantap, supaya kemah, faham sungguh, kita kena kenal perkara tiga hak di awal tersebut. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz, ialah telah mungkin. Jaiz, mungkin, sama hak tulah. Perkara yang harus. Apa perkara harus? Maksud perkara harus, perkara yang terima ada dan terima tak ada. Yang terima berlaku dan terima tidak berlaku. Dua tu. Tu nama dia perkara mungkin. Kalau kata
buah-buah durian. Tukar daripada buah kelapa mari kepada durian kerana sekarang musim durian. Kita kata buah durian. Buah durian tu nama mungkin. Apa? Perkara yang bertukar begini ada dengan tak ada. Dia terima ada, terima tak ada. Dan luruh buah durian nama mungkin juga. Tetapi luruh dia tu bukan perkara terima ada, terima tak ada. Luruh dia tu ada ke tak ada luruh buah durian? Hak mu'tamad di sisi ulama usuluddin, ulama Islam, luruh bukan ada. Dia panggil amrun i'tibari, dia panggil berlaku saja, berlaku. Tak luruh tu bukan tak ada, bukan apa dia, bukan satu perkara yang boleh disentuh, boleh didapat dengan pencenderaan. Hanya dia tu perkara yang bahasa faham, iaitu tak berlaku nama dia. Oleh tu perkara harus tu dia ada dua, perkara terima ada, terima tak ada, perkara terima berlaku dan tak terima berlaku. Itu untuk halus supaya kita tak keliru di dalam tajuk akidah. Tapi kalau kita tak biasa sangat, tak selalu dengar, tak pernah dengar agak, rasa keliru, rasa pening dah sikitnya. Macam mana luruh tak ada? Aku bunyi buah dia luruh tung. Luruh tak abung rumah pula, bumbung rumah bunyi kuat tung. Ada. Ada ke tak ada tu bunyi tu? Yalah, kalau bunyi tu bukan luruh, suara buah durian pelaga dengan bumbung rumah, suara tu ada lah suara. Luruh tu bunyi ke mana? Bunyi macam mana? Bunyi tung ke luruh? Dah. Kita boleh faham je saja buah kata durian tu sudah luruh, sebab aku bunyi suara pelaga dia dengan bumbung. Tu kalau cakap dengan cara hakiki, cakap dengan cara majazi, aku bunyi suara buah durian luruh. Tu majazi nama dia. Kalau sungguh bukan duk bunyi luruh, aku bunyi buah durian luruh. Tak bunyi, sebab perkara tak ada dia tak boleh bunyi. Cuba pakak diam, saya diam, awak semua diam. Cuba pakak dengar bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi senyap. Bunyi ke senyap? Maknanya tak bunyi dia panggil. Kita bercakapnya bunyi senyap. Begitu je lah. Sebab benda tak ada, nak bunyi tak boleh. Luruh tu benda tak ada kali, iaitu faham daripada dia tertanggar daripada tangkai dia. Mari duduk di tempat rendah ni, nama dia luruh. Itulah bahasa istilah nama amrun i'tibari nama dia. Bahasa Arab panggil amrun satu perkara, i'tibari yang bangsa kira-kira saja. Bahasa kita faham saja, bukan dia wujudi. Tak seperti sifat ma'ani ni, sifat wujudi. Buah durian tu ada. Kalau tu ada, dalil boleh jual. Kalau tak ada, nak jual tak boleh. Kita tak payah. Kita pergi beli tak luruh. Tak boleh beli luruh. Durian boleh beli sebab dia wujudi, dia ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia kuasa. Begitu. Allah dia kehendak buat perkara hak dia kuasa, perkara hak dia kehendak tu perkara apa? Kat situ kita kena kenal. Kita kena faham. Hak dia kuasa, hak dia buat dengan perkuasa dia tu. Hak dia menentu, hak dia kehendak dengan sifat iradat dia, perkara tu nama mungkin. Perkara ni, perkara wajib tak masuk, tak ada hubung kait dengan kodrat iradat.
perkara mustahil tak hubung kait dengan kudrat iradah. Tuhan lain daripada Allah, anak Allah, isteri Allah, tak ada. Siapa beri tak ada dia? Allah ke beri tak ada dia? Allah kandak nak beri dia tak ada ke? Dah. Tak masuk campur. Tak ada hubung kait. Sebab apa? Sebab perkara tu diri dia jenis tak ada dah. Jenis tak ada. Tak kena buat, tak kena kehendak lah. Misal kita nak keluar sebentar lagi, kat sini kita kena buat apa? Kat depan ni. Tak kena buat apa dah. Tapi bila sampai kat pintu sana, kita kena buat lah. Sebab dia ada. Dia terima buka, dia terima tutup pintu. Pintu dia terima dua. Tiang, kita tolak tak? Kita takut rugi tenaga kita nak betul dengan tiang ni. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tiang ni dia tak terima halih nisbah dengan kita. Tak terima pindah. Tetap dia ada begitu dah. Begitulah. Kalau nisbah dengan kudrat iradah, perkara hak tak ada, hak tak terima ada, bukan dia buat dengan kudrat, bukan dia kehendak dengan iradah dia dah. Begitu perkara hak tentu ada, tentu berlaku, seperti zat dia sendiri, seperti sifat dia. Allah kehendakkan nak ada dia, Allah buatkan buat ada dia. Allah kehendakkan nak beri dia kuasa. Allah kehendak dia buatkan dia beri dia kuasa, beri dia ada ilmu. Dah. Itu perkara yang zati dia dah jenis ada, tak hajat kepada diubah dibuat dah. Faham? Boleh faham? Maka hak hajat, hak hubung kait kudrat dengan iradat, perkara hak terima dua belah. Hak tak ada, dia kehendak nak beri ada, dan dia buat beri ada. Itu nama dia, perkara tu perkara mungkin. Itulah kata kudrat dan iradat ta'alluq dengan perkara mungkin. Boleh faham dah tu? Apa dia ta'alluq? Kudrat menuju ataupun mengerja perkara tu tadi dah. Hubung kait kudrat dengan langit bumi, kudrat hadap menuju ataupun mengadakan langit bumi, itu nama ta'alluq. Langit bumi nama mungkin, muta'allaq bagi kudrat. Kalau ajar begitu susah sikit, payah nak faham. Kita ambil hak simple, hak basic, hak mudah faham macam mana. Semua perkara hak ada, perkara hak duk hilang, Allah mengada dengan kudrat dia, dan dia kehendak dengan sifat iradat dia. Perkara hak Allah kehendak, perkara hak Allah buat ni perkara mungkin saja. Perkara wajib, perkara mustahil, tak ada hubung kait dengan kudrat iradat. Hubung kait kudrat iradat dengan perkara itulah nama dia ta'alluq. Bahasa istilah panggil ta'alluq. Itu diberi definisi dengan kata talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzati. Kalau kita nak faham definisi tu susah. Kita ambil kesimpulan dia, gambar dia kita letak nama, selalu mudah. Hubung kait kudrat iradat dengan mungkin, itulah nama ta'alluq nama dia. Banyak tu je untuk mudah, untuk basic kita. Maka hubung kait kudrat, dia hubung kait bentuk mana? Hubung kait kudrat bentuk mengubah. Hak tak ada dia beri ada, hak ada dia beri hilang. Begitu nama dia di dalam istilah nama ta'thir. Sebab tu dia dinamakan ta'alluq kudrat, ta'alluq ta'thir. Bahasa Melayu kata membekaskan. Di dalam bahasa kitab dia kata memberi bekas. Kata pendek lagi membekas, memberi kesan. Ada kesan, ada bekas dia.
Adapun iradat, hubung kait dia dengan menentu. Dia menentu. Hak tak ada, dia menentu kena ada. Hak ada, dia menentu untuk nak berhilang. Itu nama bahasa Arab panggil taksis. Ta'alluq taksis. Ta'alluq menentukan. Bahasa kita lagi kampung kita, bahasa kampung-kampung, iaitu kehendak. Dia kehendak nak mengada, dia kehendak nak meniada tu. Itu nama dia ta'alluq. Hubung kait sifat dengan satu perkara, dengan satu perkara yang bukan perkara hubung kait tu lain daripada ada dia pada zat. Qudrat dia hubung kait dengan zat. Sifat dia kena hubung kait dengan zat, dia tak boleh ada sendiri. Putih dia kena ada hubung kait dengan kapah. Tak boleh dia nak ada putih saja, tak ada. Garam, masim dia kena hubung kait dengan garam. Panas, dia tak boleh panas saja, dia tak ada tempat ada dia, tak boleh, dia kena ada pada api. Maka ada sifat pada zat tu dia panggil ta'alluq di segi bahasa. Hubung kait, ada hubung kait, makna bahasa Melayu hubung kait. Hubung tu Melayu, kait tu Arab. Qaidun tu Arab tu, qaidun ikat, kait. Kita cakap jadi Melayu dah, hubung kait. Qaid. Sebab tulis dia pun kalau kitab Melayu tulis huruf Jawi, qaf, ya, dal. Kait, hubung kait dia panggil. Hubung kait, ada ikatan dia. Itu nama dia ta'alluq di dalam bahasa. Pada istilah hak tu tak panggil ta'alluq. Sifat ni dia ada hubung kait, hak bukan hubung kait tu tadi. Qudrat dia ada hubung kait dengan langit bumi, dengan mungkin. Hubung kait dia dengan cara dia mengada dan meniada. Itu nama ta'alluq. Panah ada pada api, hubung kait dengan api, itu bukan ta'alluq. Bila panah ada pada api, dia menganguskan kertas, dia menganguskan rumah, dia menganguskan kereta, dia menganguskan kayu, rupuk. Itu ta'alluq api nama dia. Ta'alluq panas yang ada pada api. Hubung kait panas ni apa? Mengangus. Mengangus tu nama dia ta'alluq panah yang ada pada api. Dua lah, kalau ke bahasa dua ta'alluq. Panah itu dia ta'alluq dengan api, dia hubung kait ada pada api. Satu ta'alluq, tapi pada istilah itu bukan ta'alluq. Hak ulama usuluddin tak panggil ta'alluq hak tu. Bila panah ada pada api, dia tutup satu perkara untuk mengesankan. Dia pergi makan kertas, dia membakarkan kertas. Itu nama ta'alluq nama dia. Mafhum wala la? Orang Arab kata. Orang Melayu kata faham ke tak faham? Faham tuan guru, saya tak faham. Ada pelajar dia jawab gitu, faham tuan guru. Tok guru kata cuba hurai. Tak, tuan guru faham, saya tak faham. Harap-harap kata faham aku, jangan faham tuan guru. Begitu, tukar ayat sikit, jangan kata faham tuan guru. Potong, faham, pendek sikit. Faham. Minta Allah bagi faham, insya-Allah. Tak faham hari ni pun insya-Allah 3 bulan lagi faham. Ini sebagai bahas sifat taruh ya, sif ya, sif, insya-Allah dia kita akan nampak, akan faham kalau kita selalu baca, selalu tengok, nak faham, fikir-fikir, insya-Allah bolehlah. Itu salah satu daripada pengalaman saya lah. Saya tak cerdik, saya bodoh sangat pun tak juga. Kata cerdik tu tak juga. Saya belajar tak berapa faham. Mula belajar, ada yang selepas pada belajar 5 tahun baru saya faham.
10 tahun saya baru faham. Dah baru faham. Baru faham. Saya belajar ke Azhar tu pun 4 tahun. Periksa lepas tapi tak faham kat dia. Balik ke rumah duk mengajar pelajar dalam 5 tahun baru saya faham. Baru saya faham. Oh, yang aku belajar dulu. Oh ni baru aku faham. Baru cerah, baru faham. Ada dia ada save, dia ada masak, dia lambat nak masak. Sebab apa gas kita api dia sikit, tak panas mana. Selalu orang gas kuat tu tak panas selalu. Boleh puyuk harga mahal hak Jepun buat tu 10 minit masak dah, 5 minit masak dah. Hak saya ni hak 45 minit baru nak masak. Lambatlah sikitnya. Tak apa, tapi syarat dia ada, kita letak juga di atas dapur dia tu. Letak. Sebab tu kalau kita tak faham hari ni, insya-Allah 3 bulan dengan 3 tahun depan boleh faham insya-Allah taala. Itu makna ta'alluq. Setengah pada makna ta'alluq ni saya belajar tak faham. Lambat banyak tahun lah, hampir 10 tahun baru nak boleh faham. Nak boleh faham, saya boleh buat kesimpulan. Lebih-lebih lagi ta'alluq sifat kalam. Oh, itu sangat lagi. Siapakah hari ni pun ada orang tak faham lagi. Kita hak jadi guru takmir pun faham dan tak faham. Gitu ya. Buat faham, tapi kalau hakikat sungguh tak berapa faham. Kalau kita faham makna ta'alluq begitu, insya-Allah tak payahlah, tak payah. Itu maksud al-muta'alliqatani, yang bertakluk kedua-dua bi jami'il mumkinat, dengan sekalian perkara mungkin. Semua perkara mungkin. Perkara mungkin tak ada lah, hak Allah tak kuasa, tak ada. Itu dipanggil muta'allaq bagi sifat qudrat dan iradah. Siapa kata ada satu mungkin Allah tak kuasa, itu kafir. Ini pada hak kita nak belajar bab ta'alluqnya. Kata Allah tak kuasa nak mematikan aku, orang lain dia kuasa semua, itu kafir. Allah tak kuasa nak mengalahkan Amerika, kafir. Tak boleh. Allah boleh semua perkara mungkin. Kat sini ada orang gelincir, zallatul alim, gelincir orang alim, gelincir orang bijak. Sebab dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir, itu sirah umum. Sirah umum, Allah kuasa semua perkara. Bila Allah kuasa semua perkara, Allah kuasa nak buat anak dia, Allah kuasa nak buat isteri dia, Allah kuasa nak memati dia. Ya. Betul tak macam tu? Tu tak betul. Tak betul, tak boleh. Itu perkara mustahil. Dia tak masuk di dalam ta'alluq qudrat. Dia kata kalau Allah tak kuasa, Allah lemah. Ya. Kalau Allah tak kuasa memati dia, kalau Allah tak kuasa nak buat anak isteri dia, tentu Allah lemah. Quran kata Allah kuasa semua. Itu kita kena kembali kepada kaedah-kaedah agama dan dalil-dalil agama. Jangan ambil satu ayat ni kena bentang dengan ayat yang lain, ayat ni kena bentang dengan dalil lain. Itu cara ahli sunnah, silibus ahli sunnah, manhaj ahli sunnah. Tak boleh kita tengok satu ayat ni kita cukup dengan ayat ni, kita semua kita pasal duduk di bawah ayat ni. Tak boleh. Ada ayat lain yang menentukan. Ulama kita ahli sunnah menentu, nama dia taksis. Innallaha ala kulli syai'in qadir, syai'in ay syai'in mumkinin, suatu perkara yang mungkin, perkara yang jaiz, yang harus. Tak lazim lemah, Allah tak boleh memati dia, Allah tak buat isteri dia tak lazim daripadanya lemah, kerana itu bukan ta'alluq dia. Bukan ta'alluq. Kalau dia ta'alluq, itulah menunjuk kata dia lemah. Ya.
Sebab apa? Kalau dia takluk nak hak wajib, dia nak mengadakan dia, itu dia lemah. Sebab apa? Dia sudah ada, pas dia takluk nak bagi ada, nak buat tak boleh. Ada, dia ada dah. Nak buat macam mana? Nak buat ada pula. Boleh ke tak boleh? Dia ada, pas dia nak buat dia ada. Tak kuasa dah nak buat macam mana, dia sudah ada. Kalau buat juga tak nama buat, dia panggil tahsilul hasil. Itu ulama kita kata tahsilul hasil itu mustahil. Sebab apa? Tak boleh buat. Nak buat macam mana hak sudah ada. Supaya kita potong perkara hak terpotong dah lah. Boleh ke tak boleh? Perkara potong dah, kita pergi potong pula. Nak potong macam mana dia sudah terpotong. Begitu. Sebab tu tak lazim lemah. Allah beginilah. Gajah kita suruh naik pokoknya, pokok kelapa. Dia boleh naik tak? Tak boleh naik. Kalau tak boleh naik, gajah ni kita kata gajah ni tak boleh buat tarik kayu. Sebab apa? Gajah ni tak kuasa. Tengok nak naik pokok kelapa tak boleh. Betul ke tak betul? Tak betul. Sebab apa? Naik pokok tu bukan urusan gajah. Tak panggil lemah. Urusan dia tarik kayu, tarik balak. Kalau tarik balak tak boleh, itu baru nama lemah. Kalau beruk pula, kita suruh tarik kayu tak boleh. Beruk ni kita tak boleh beli. Sebab apa? Dia tarik kayu tak boleh. Naik kelapa pun tak boleh. Tak betul pula. Kalau beruk tu naik kelapa tak boleh, baru lemah. Tarik kayu tak boleh, tak apa, tak panggil beruk tu lemah. Sebab bukan kerja beruk, bukan kerja kerah tu. Tu kita kena faham situ. Bila Allah tak boleh memati dia, bukan makna dia lemah. Bukan makna dia lemah. Itulah maksud hubung kait. Perkara hubung kait dengan kodrat tu apa? Mumkin, jami'il mumkin. Tu belajar sifat 20, kena Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar kena. Bila orang nak tinggi, orang-orang sebelah balik Morocco, dia hubung kait dengan zauk lagi. Sebab tu orang Morocco bila alim ilmu akidah, dia jadi waliullah. Kita orang sebelah Asia ni, kita belajar ilmu akidah buat jadi iman saja. Jadi iman saja. Orang sana dia ajar akidah yang menaikkan martabat sampai jadi waliullah, sampai kenal Allah dengan jalan zauqi. Bila dia tengok perkara, dia nampak Allah ni, Allah kuasa ni, perkara yang Allah kuasa nak mengubahkan dia. Dia hubung kait perasaan dia. Akidah menjadi perasaan. Itu dia panggil kenal Allah, arif billah nama dia. Kita tak buat sampai situ, kita break sakat tu saja. Sebab kalau kacau-kacau lagi takut pecah kepala, pecah injin kita. Nak kerti ta'alluq tu pun susah dah. Tak apalah, Allah sedekah banyak ni kepada kita. Alhamdulillah Allah bagi juga. Itu mana al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Ada setengah niskah mata Ummul Barahin, tu ditulis oleh pelajar-pelajar, barangkali dia bertukar ke dia al-muta'alliqani, tak ada tak. Ada kat sana wasam wal basaru al-muta'alliqatani, ya bertukar begitu. Itu salinnya pelajar-pelajar. Hak betulnya al-muta'alliqatani. Kerana muannah, iradah, qudrah tu ada ta bulat, ta marbutah tu dia panggil muannas. Kena kata muta'alliqah. Ketika tasniyah muta'alliqatani, yang bertakluk kedua-dua bijami'il mumkinat. Wal ilmu atas pada qudrah. Yang ketiga daripada sifat ma'ani, yang ke-9 daripada sifat 20. Dan ilmu, Allah bersifat dengan ilmu. Terjemah Melayu apa ilmu? Mengetahui. Dulu, tapi hak pada bukanlah. Mengetahui tu hujung dah, hasil dah. Hak sifat ma'ani satu sifat. Takrif ilmu hak sifat ma'ani bahasa Melayu.
Satu sifat, cuba sambung sikit. Saya buat ayat di awal. Satu sifat. Sambung. Periksa orang ni periksa. Nak boleh ijazah. Satu sifat. Tak boleh ijazah lagi. Tak apa. Kalau siapa sifat kalam lagi tak boleh, tak boleh ijazah. Ni tak apa, nak tolak lagi. Tolak ke, kalau tak pergi tolak, tarik. Tarik pula. Kalau tak pergi lagi dua-dua tu, remah dah dia. Pecah. Kata aja. Satu sifat yang ada pada zat yang mengetahui Allah dengan dia. Itu definisi bahasa Melayu. Basic untuk kita nak menyampai kepada semua peringkat. Semua peringkat. Ataupun kita kata begini, untuk bukan nak hurai hak ni, untuk akidah umum, tak berpandu kepada kita. Allah mengetahui sekalian perkara dengan sifat ilmu yang ada pada dia. Itu basic yang tak berkitab, hak kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dianya, Allah mengetahui semua perkara dengan sifat ilmu yang ada pada dia. Sifat ilmu yang ada pada dia tu, ni kita mari masuk belajar. Itulah nama sifat ma'ani. Ada mengetahui nama samarah bagi ilmu yang dinama dengan sifat ma'ani. Pedah buah dia, hasil dia. Bila ada ilmu, mengetahui. Bila ada kudrat, kuasa. Bila ada sama, dia mendengar. Bila ada basar, dia nampak, melihat. Hak tu hujung. Mengetahui, mendengar, melihat tu buah dia, hujung. Hak humi tu nama sifat ma'ani. Boleh faham bahasa saya tu. Bahasa kata humbi, hujung tu. Tu bahasa saya, bukan bahasa Melayu. Faham? Istilah nama. Maksud bahasa saya, istilah nama dia. Istilah ayah D. Istilah tok guru saya, dia panggil humbi gitu. Humi. Macam istilah Allah lah, bahasa Allah. As-salah wa aqimis salah. Salah tu bahasa Allah, bukan bahasa Arab, bahasa apa? Bahasa Allah. Kenapa bahasa Allah? Bukan makna doa. Kalau bahasa Arab makna doa. Bahasa Allah kena kepada takbir, niat, berdiri, baca Fatihah, tu solah bahasa Allah. Sebab tu orang yang tak biasa dengan bahasa saya, boleh jadi masuk 2 hari ni baru duk belajar bahasa je baru. Duk faham bahasa je baru. Sebab tu saya kata tu, tak faham hari ni pun tak apa, 3 bulan 3 tahun lagi boleh faham insya-Allah. Itu makna ilmu sifat ma'ani. Ilmu sifat ma'ani, ada satu sifat yang ada pada Allah, yang dengan dialah Allah mengetahui. Allah mengetahui sekalian perkara dengan dia. Itu pada tukar tarjamah. Hak humbi tu, ujung tu betul dah, ketahui, mengetahui. Betul dah. Humbi tu kata pengetahuan. Dia masuk imuhab pengetahuan, sifat pengetahuan. Siapa boleh cari ayat, cari bahasa lain pada tu pun tak ada masalah, boleh. Kita tak ada nak mempertikaikan. Pastinya faham betul dengan perkara yang sebenar dah. Maka sifat ilmu ini al-muta'alliqu, yang berta'alluq ia bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat, dengan sekalian perkara yang wajib, dengan sekalian perkara yang harus, dan dengan sekalian perkara yang mustahil. Kesemua. Tak ada satu pun hak dia tak tahu. Itu kata ilmu Allah tu luas dan meliputi sekalian perkara. Muhitum bi kulli syai', dia meliputi semua perkara. Ilman nisbah ilmu dia meliputi. Tak ada satu perkara pun terkeluar daripada ilmu Allah. Itu orang kenal Allah. Perkara yang kita tak terfikir, tapi Allah sebut. Luahnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah kata wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kata Allahu taala, Allahu tabaraka wa taala. Allah maha tinggi, maha tak boleh nak sifat. Wa la yasifuhul wasifun, tak boleh mensifatkan Allah oleh orang-orang yang mensifatkan, tak kuasa nak mensifatkan Allah. Sebab tu Rasulullah kata la uhsi thana'an alaik, aku tidak boleh menghabisi, menghinggakan kepujian ke atas engkau ya Allah. Tak boleh nak puji sehabis-habis secukup, tak boleh. Nak gambar pun tak boleh. Cuba tengok kita nak gambar macam mana ilmu Allah. Tidak hilang dari wa ma ya'zubu 'an rabbik ay wa ma yaghibu 'an rabbik. Tidak gaib, tidak hilang daripada Tuhan engkau min mithqali dzarrah, oleh seberat zarrah, biji yang paling kecil yang terampung-ampung antara langit dengan bumi. Debu ni, debu-debu di depan kita, kita nampak tak? Adakah tak ada debu ni? Kita sudah, orang ahli sains sudah bagi tahu pada kita. Kita tak nampak, ahli sains dia tengok dengan alat pembesar dia, nampak lah debu. Berapa biji debu depan kita? Masya Allah, tak tahu bilangnya beliung-beliung, miliar-miliar, tak tahulah. Tapi nisbah dengan Allah, Allah tahu dengan detail satu persatu ada berapa biji. Tak gaib, tak hilang pada Allah, satu biji pun tak hilang. Yang ada di bumi, yang ada di langit, itu biji ni tidak ada yang lebih kecil daripada ini, dan lebih kecil daripada biji ni pun tak gaib di nisbah dengan Allah. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Bukan Allah mengetahui saja, Allah catat pula di Lauh Mahfuz, fi kitabim mubin. Itulah Allah Rabbul Alamin. Siapa Allah dia? Rabbul Alamin lah. Nak cerita tak boleh, dia Tuhan sekalian alam. Siapa nak boleh tahu? Komputer mana nak boleh cek debu ni berapa juta? Antara langit dengan bumi, nak cari alat mana? Lepas tu Allah boleh timbang pula tu. Timbang pula debu tu berat berapa. Kita sekarang tak boleh buat lagi kilo nak buat timbang debu ni, tak ada lagi. Ada hari ni kilo buat timbang mah ya. Raya-raya ni nak tukar dah mah tu. Pergi timbang kilo. Kilo timbang debu tak ada, Allah boleh timbang. Amalan kita akan dinilai seberat debu tu pun ada. Amalan kita, hak jahat pun sama berat dengan debu, hak kebajikan pun ada sama berat dengan debu hak kecil tu. Allah akan timbang di akhirat. Neraca Allah ada, neraca dia untuk buat timbang tu. Itu neraca Allah, mizan Allah sangat-sangat halus. Itu sifat ilmu. Semua hak wajib Allah mengetahui, hak mustahil Allah mengetahui, hak harus Allah mengetahui. Allah mengetahui. Tuhan yang lain pada dia kata tak ada, dia tahu. Allah mengetahui anak dia tak ada, dia tahu. Dia mengetahui. Bahkan Allah mengetahui, yang ini yang cara kita belajar, yang cara disampaikan kepada kita di dalam tajuk ilmu, iaitu Allah mengetahui perkara yang tak berlaku, sekiranya kalau berlaku jadi macam mana. Andaian tu siapa berjuta-juta andaian pun Allah mengetahui. Tu luah ilmu Allahnya. Misalnya kita, matahari ada berapa biji, ada berapa butir matahari? Satu, hak kita tahu. Boleh jadi ada di sana matahari ada lain lagi. Buat andaian kata kalau matahari ada 10 biji, apa terjadi? Kita nak kata macam mana? Kita tahu tak? Tak boleh dah, kita tak boleh tahu. Tapi Allah tahu, kalau ada matahari 2 biji akan jadi begini, 3 biji akan jadi begini, akan begini.
Itu sifat Allah, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata macam mana ketika orang kafir dibakit di akhirat, dia minta Allah mengembalikan dia ke dunia semula, hidup balik semula. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, hantar baliklah aku ke dunia. Harap-harap aku nak buat amal balik semula, aku nak berjuru, aku nak jadi orang baik. Allah kata kalla, dah tak boleh. Mu tak boleh kelik balik dah. Allah kata nah, lau ruddu, jikalau dikembalikan mereka itu balik, la'adu lima nuhuna, siapa mereka itu akan kembali pula kepada barang yang ditegah akan mereka itu. Balik jadi supaya dulu pula. Kelik supaya asal juga. Allah tahu. Kalau balik pun macam itulah. Sebab tu itulah ilmu Allah, kita tak tahu. Kita tak tahu. Andaian banyak, kalau baca di dalam Quran, kita baca dalam hadis akan jumpa. Itu ulama kita. Itulah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seperti ini jadi akidah Islamiyah. Ini hak ketentuan dengan kata beriman dengan Allah, kenal Allah. Orang kafir dia tak ada akidah begini, tak ada. Tuhan dia tak ada hak begini, tak ada Tuhan dia. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala saut. Kita tengok jam, boleh dah kita rehat sebentar. Kita akan sambung semula pada jam 11 insya-Allah taala.